Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so insyaAllah hari ini kita akan masuk bab yang baru dalam bahagian yang baru. So kita akan mula tengok sedikit tentang perakaunan dan bagaimana perakaunan itu direkod dan sebagainya. So mungkin ini juga membantulah bagi sesiapa yang membuat kajian kes, kan? Okey, so topik-topik selepas ini mungkin agak baru dan mencabar. Saya pun tak pasti sama ada anda sudah pernah belajar sebelum ini atau tidak. Tapi yang bab-bab kontrak apa semua itu mungkin dah cover lah sebelum ni, tak ada masalah insyaAllah. Cuma nak recording tu pun simple je lah insyaAllah. Lepas ni nanti kita akan fokus lah kepada calculation dan sebagainya. Okey, so jadi hari ini kita akan mulakan dulu tentang perbankan Islam. Nanti kita juga akan cover ar-rahnu, kita juga akan cover takaful dan juga zakat. Okey, so okey, perbankan Islam adalah satu sistem perbankan berdasarkan undang-undang dan prinsip syariah. Basically dia ada larangan riba, gharar, maisir. Okey, so itu yang secara fundamentalnya membezakan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Okey, so dia haramkan pengambilan riba. Biasanya kita guna istilah faedah lah. Okey, lepas tu tak boleh kenakan kaedah faedah yang terlalu tinggi kepada pinjaman dan tak boleh juga terlibat dalam perniagaan yang tidak halal di sisi Islam. Okey, dan kalau kita tengok perbankan Islam memang berkembang lah di peringkat global pun. Okey, so di Malaysia sistem perbankan terletak di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia, BNM. Okey, so di Malaysia kita amalkan dual banking system. Maknanya kita ada banking system konvensional dan at the same time kita ada banking system Islamic. So dua itu berjalan serentak. Okey, dan kalau kita tengok perbankan Islam ini tujuan dia sama dengan perbankan konvensional, kan? Maknanya in term of operation dia punya tujuan sama je, kan? Dia banking nak make profit. Okey, cumanya bezanya Islamic banking ini operasi dia berlandaskan prinsip syariah. Dan kita cakap syariah tadi tiada riba, gharar, maisir. Okey, so institusi pertama perbankan Islam di Malaysia adalah Bank Islam. Okey, so Bank Islam diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah atas syarikat pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, so kalau orang main saham dia akan guna stock code BIMB, kan? Okey, so Bank Islam menjalankan perniagaan mengikut prinsip-prinsip Islam untuk memberikan kemudahan dan perkhidmatan urusan bank kepada rakyat Malaysia. Okey, so antara kontrak yang selalu digunakan dalam perbankan Islam pelbagai. Yang ini kontrak-kontrak pun semua dah belajar kot. Okey, cuma kita nak tengok bagaimana aplikasinya dalam sistem perbankan. So semua pun dah aware pasal mudharabah, wadiah, musyarakah, mudharabah, ijarah, kan? So kita nak tengoklah nanti macam mana kontrak-kontrak ini diaplikasikan dalam perbankan. Okey, pertama kalau kita tengok peranan bank. Okey, ini peranan bank yang kalau kita tengok dalam buku teks sebeginilah, kan? Yang kalau kita tengok belajar dalam silibus universiti, sebeginilah peranan banknya. Okey, ini bukan bank Islam saja, maknanya bank konvensional pun sama. So dia akan satu, at one side dia terima dana, at the side dia gunakan dana. Okey, so sebagai contoh kita pengguna, kita ada lebihan dana, kan? Kita ada lebihan duit lah, kan? Katalah kita ada RM1,000 yang kita tak pakai. So instead of that money doing nothing, letak kat bawah bantal kat rumah dan tak selamat, so kita letak di bank. Okey, dan bank akan gunakan dana itu, ni secara teori okey, bank akan gunakan dana-dana lebihan itu untuk tujuan, sebagai contoh, at the same time orang lain perlukan dana untuk beli rumah contohnya, kan? Dia perlukan 300,000. So kalau ada 300 orang yang ada 1,000 tadi, lebihan tadi, dia boleh gunakan, bank boleh gunakan duit itu untuk beri kemudahan pinjaman kepada orang yang perlukan, untuk orang yang perlu beli rumah tadi, kan?
So keuntungan, katalah bank charge katalah 5% contohnya, keuntungan atas 100,000 tu, dia boleh salurkan keuntungan itu kepada setiap orang yang bagi RM1,000 tadi, kan. Itu secara teori je. Okey. Cumanya ini di luar teori ya. Maknanya ini reality. Okey. Realitinya kita, bukan setakat kita lah, maknanya semua bank di dunia mengamalkan fractional reserve system. Okey, FRS. Okey. Apa itu FRS? Maknanya technically bank buat duit menggunakan duit. Okey, macam mana? Okey, saya nak explain FRS ni agak panjang lah, kan? Dan mungkin di luar topik. Bagi siapa yang berminat, boleh Google sendirilah kot tentang fractional reserve system. Okey, cumanya secara mudahnya, katalah kita letak RM1,000 di bank. Okey. Daripada RM1,000 itu, bank boleh beri pinjaman bernilai sehingga saya tak ingat adalah calculation dan bergantung kepada nilai FRS itu. Katalah bank boleh bagi pinjaman sehingga RM8,000. Okey, maknanya bank create money out of thin air. Okey. Dan daripada pinjaman itu, katalah bank bagi pinjaman RM300,000 kepada orang yang nak beli rumah itu. RM300,000 itu perlu direkod dalam asset bank, kan? Dan di situ juga bank create more money, then create more money. Okay, that's how fractional reserve system works lah. Maknanya memang banyak money ini atau duit ini di create out of thin air. Okay, so siapa yang berminat boleh Google lah tentang fractional reserve system ini. Okay, in teori dalam buku teks memang biasa diajar macam ni lah, terima dana, guna dana. Okay, lepas tu adalah buat supervision, lapor pesari labur, agih keuntungan, kena pasti strategi keluar dan pemulihan jika diperlukan. Ini biasa, kan? Cumanya jarang diajar tentang fractional reserve system. Okay, so siapa yang berminat boleh cari dan Google tentang fractional reserve system. Okay. Kalau kita tengok operasi perbankan Islam, okay, so biasanya dia akan pecahkan kepada dua. Satu dana deposit dan satu lagi dana pelaburan. Okay, so dana deposit adalah deposit semasa atau deposit simpanan atau deposit tetap bertempoh. Ini fixed deposit. So kontrak-kontraknya berbeza. Kalau deposit semasa adalah kontrak qard atau wadiah atau yadhamana, kan? Kalau deposit simpanan, kontraknya sama, qard, wadiah, dhamana. Kalau deposit atau fixed deposit, term senang lah, kita pakai fixed deposit. Digunakan kontrak tawarruk atau komoditi murabahah. Okay. Tapi kalau pelaburan pula, dia ada dua, satu am atau khas. Ini kita akan gunakan mudharabah atau wakalah. Okay, tak apa, ini kita akan go through one by one. Okay, seterusnya kita akan tengok tentang perakaunan deposit dan pelaburan. Okay, sebelum kita pergi kepada kontrak-kontrak, perlu sedar dan aware tentang IFSA 2013. So, IFSA adalah Islamic Financial Service Act 2013. IFSA ini menggantikan Islamic Banking Act 1983. Okay, so dengan terjalannya atau berjalannya fungsi IFSA ini, dia memberi satu implikasi besar kepada IFI, Islamic Financial Institution. Okey, berdasarkan Pelan Perubahan dan Polisi Akaun Pelaburan BNM, tawaran produk akaun pelaburan di bawah IFSA mesti mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia. Okey, dan kalau sebelum itu akaun semua kita letak sebagai deposit je. Okey. Sebelum tu semua letak wadiah ke, bai'inah ke, mudharabah ke, wakalah ke, tawarruk ke, itu letakkan sebagai deposit. Okey, tapi dengan berjalannya IFSA perlu ada perubahan, perlu ada perbezaan antara akaun deposit dan juga akaun pelaburan. Sebab itu kalau tak fasik, pastilah anda terlibat atau tak. Maknanya kalau anda ada akaun dalam bank-bank Islam sebelum 2013, masa pelaksanaan IFSA itu anda kena sign kontrak baru, kena sign akaun baru atau bagi approval, agree apa, saya tak ingat, secara online.
untuk tukar kontrak akaun anda, kan? Itu satu benda yang besar lah. Sebagai contoh, dulu saya tak ingat, kalau tak salah akaun saya sebelum tu adalah Mudharabah, kan? Tapi sekarang dah tukar kepada Wadi'ah, kan? Itu di bawah CIMB. Semua bank pun memang buat perkara yang sama, kan? Okey. So, mulai 1 Julai 2015, hanya akaun pelaburan di bawah IFSA yang memenuhi kaedah dan rangka kerja akaun pelaburan yang baru boleh ditawarkan oleh institusi perbankan Islam. Maknanya apa-apa nak tawarkan akaun baru apa semua perlu dapatkan kelulusan BNM. So, IFSA 2013 telah menetapkan beberapa definisi tertentu kepada perniagaan perbankan Islam, deposit Islam serta akaun pelaburan Islam. Okey. Ini dapat dilihat dalam klausa Akta Pelaburan Kewangan Islam, PKS seperti yang disediakan di bawah. Okey. Boleh bacalah tentang perniagaan perbankan Islam, apa itu artinya perniagaan, sujud terima deposit atas akaun semasa, sujud terima wang, pembayaran. Ini agak technical detail lah in term of legal. Okay, so apa tu erti deposit Islam, iaitu sejumlah wang yang sujud terima atau dibayar mengikut syariah, akaun pelaburan dan sebagainya. Okay, so deposit. Okay, deposit adalah wang yang disimpan oleh pelanggan dalam bank. Okay, so technically kalau kita tengok secara asasnya, secara awal penubuhan bank, penerimaan deposit adalah fungsi asas bank. Okey, dan ia menjadi sumber utama bank dalam memperolehi dana. Okey. Dan kalau kita tengok even kalau yang sudah Google tentang fractional reserve system, penerimaan deposit itu juga satu yang memulakan lah, kan? Satu yang asas lah, kan? Maknanya bank nak buat duit itu perlu ada duit dulu, kan? Dan duit itu datang daripada deposit, kan? Lepas tu dia baru boleh bagi kredit dan sebagainya, dan daripada kredit itu dia buat new money dan sebagainya. Okey. Okey. Dalam perbankan konvensional, deposit merupakan liability, kan? Sebab apa dia liability? Okey, sebab bila ini daripada sudut perakaunan. Okey. So kalau kita masukkan duit dekat bank, okey, bank akan treat that as a liability. Okey, sebab itu adalah satu tanggungan bank, kan? Sebab bank terpaksa bayar faedah secara tetap kepada pendeposit. Okey, dan bank juga perlu memulangkan kembali wang deposit yang disimpan oleh pelanggan apabila pelanggan kehendaki. Okey, tanpa kiralah kerugian atau keuntungan bank. Okey, tapi dalam perbankan Islam, deposit bukanlah tanggungan bank terhadap manfaat yang sepatutnya bayar pihak bank, kerana manfaat sekadar kemampuan bank untuk membayar. Okey, so maknanya dalam bank Islam, Islamic banks, ini bukan saya rujuk kepada BIMB tapi kalau cakap bank Islam tu maknanya termasuklah CIMB Islamic ke, Standard Chartered Sadiq ke, HSBC Amanah ke, semualah, kan? Okey, dalam bank Islam ini kita tak bayar faedah, kan? Tapi kita beri hibah, kan? Ganjaran atau manfaat. Okey. So dan konsepnya deposit yang diletakkan di bank merupakan amanah, dan bank perlu menjaga keselamatan wang yang disimpan. Okey. Kalau kerugian itu berlaku tanpa sengaja, tak perlu bayar ganti rugi, kan? Tapi di Malaysia kita ada PIDM. Apa itu PIDM? Kan ada iklan tu, kan? Okey. So PIDM akan guarantee certain amount lah, up to certain amount. Saya tak ingat 250,000 kot, kalau tak salah. Okey, of deposit, kan? So kalau berlaku apa-apa pun, PIDM akan garanti, kan? Maknanya jangan risaulah tentang deposit tu. Dan deposit pun ada dua jenis. Satu deposit akaun semasa, satu lagi deposit akaun simpanan. Ini pun agak technical dan agak detail, cuma perbezaannya tak banyak, kan? Dan satu lagi dia in term of yang membezakannya, dia ada, kalau kita tengok dalam ni yang berdasarkan pengalaman saya CIMB lah, kan? CIMB dan Maybank. Okey. So kalau satu akaun ni kita boleh keluarkan katalah 4 kali je. Okey. Kalau lebih kena charge. Kalau satu akaun lagi kita boleh keluar sesuka hati kita lah, nak berapa banyak kali pun dalam sebulan. Macam itulah. Okey. Okey.
Tapi yang satu yang agak besar difference dia adalah deposit account tetap. Yang ni kita biasa panggil fixed deposit, FD. Kan? Okay, so FD ni adalah satu in a way account pelaburan. Cuma dalam FD ni kita dah janji untuk letakkan duit dalam satu tempoh tertentu. Contohnya kita nak letakkan dalam tempoh 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan atau 24 bulan, dan kita tak boleh keluarkan duit kita sebelum tempoh itu matang. Okey. Technically bank akan gunakanlah duit itu dalam tempoh itu untuk investment lah, kan. Okey. So in term of akaun pelaburan ada dua. Okey. So pelaburan tak terhad atau pelaburan khas. Okey. So akaun pelaburan ini sebenarnya adalah agak baru, produk baru perbankan yang ditawarkan oleh sistem perbankan Islam. Okey, walaupun sebelum ini dia cakap pasal mudharabah ke, ni sebelum ifsah. Okey, dia cakap pasal mudharabah ke apa semua, tapi technically dia punya treatmentnya atau cara dia berfungsi, operation dia adalah seperti akaun simpanan je, kan. Cumanya selepas ifsah 2013 itu berjalan, barulah ada real akaun pelaburan. Okey. So melalui produk akaun pelaburan ini, pelanggan boleh membuat pelaburan dan kongsi keuntungan daripada aktiviti pelaburan patuh syariah. Okey, so ini memang ada pelaburan yang betul, kan? Okey, so dan ada dua, satu pelaburan tak terhad, satu pelaburan khas. Pelaburan tak terhad ini kita letak je duit, katakan kita letak 1,000, okey, kita cakap bank ikut sukalah, nak letak dekat mana-mana, nak invest dekat mana-mana, kan. Janji lepas certain period you pergi my return, my expected return, kan, kalau benda tu untung lah. Okay. Tapi kalau pelaburan khas ni, okay, kita cakap dekat bank, okay, saya nak awak invest dekat projek ini saja. Saya nak awak invest dekat projek ini saja. Okay. So nak tengok tentang bagaimana pelaburan ini berfungsi, boleh tengok investment account platform. Okay. So saya dah bagi link kat bawah tu, IA platform. Okay. So investment account platform ni adalah satu yang real lah. Okay. Contohnya, tapi benda ni tak dijamin. Dijamin apa tu modal tu. Okay. Contohnya, dalam investment account platform ni ada pelbagai projek. Katalah saya ambil satu projek yang real, yang dulu ada projek catering. Okay. So dia nak buat satu projek catering dalam masa 12 bulan, dia buat calculation, dia estimate boleh dapat keuntungan dalam katalah 5%. Okay, tapi itu estimate. Okay. Dan projek itu memang ada di rating oleh credit rating agency. Adalah dia punya calculation dan apa semua. Okay. Lepas tu dia bank promote. Okay, bank promote kepada pelanggan dia. Siapa-siapa nak invest dalam projek ini. Okay. Dan bank pun turut sama terlibat dalam that investment. Okay. Dalam projek itu bank bertindak sebagai wakil dan bank juga turut terlibat dalam investment. Okay. Tapi dia real projek lah. Macam saya cakap, dia projek catering, projek nak buat baju ke apa ke, kan, nak buat kemah ke, yang real, kan. Boleh tengok lah di IA platform. Okay. So okay, ringkasannya account deposit ni wang yang dideposit atau diterima oleh pihak bank. Apa tu tujuannya macam orang nak simpan je lah, kan. Cumanya kalau nak simpan tu, kalau ikut discretion bank, Islamic banks, kita akan bagi hibah. Okey, tapi kalau akaun pelaburan ni dia memang untuk tujuan pelaburan. Dan modal pelaburan dan pulangan tak terjamin. Dia tertakluk pada prestasi portfolio pelaburan. Okey. Pembayaran balik pada tarikh matang. Tapi ikutlah, kalau kita nak extend atau projek tu perlu di extend, kita boleh bincang lah macam mana. Okey. Tapi tak ada perlindungan PIDM. Okey. So perbezaan antara akaun deposit perbankan Islam dan konvensional, sebagai contoh, ni boleh bacalah kot tentang akaun simpanan Islamik atau konvensional. Islamik beri hibah tapi tak janji oleh bank. Kalau konvensional, dia memang beri charge faedah yang dijanjikan. Okey, kalau in term of pelanggan, bank dianggap sebagai pemegang amanah, kan. Kalau konvensional, bank dianggap meminjam wang dari pendeposit. Okey.
Kalau akaun simpanan Islamik, hubungan keuntungan dan pulangan tu, keuntungan bank tinggi, kita boleh dapatkan lebih hibah. Kalau bank rugi, kita tak dapat hibah lah technically, kan. Tapi konvensional, faedah dia, sebab dia dah cakap kalau 3%, 3% lah. Tak kira bank tu untung 100 juta ke atau rugi teruk mana pun, dia kena bagilah macam tu. Okey. Seterusnya bentuk bilangan, pulangan antara dividen atau ini pelaburan. Okey. So bentuk pulangan bank adalah dividen. Kalau konvensional adalah charge faedah. Skop pelaburan Islamik, deposit dikumpul hanya dilaburkan dalam syarikat yang patut syariah. Okey. Kalau konvensional, dia tak kisah mana-mana, tak kisah pun riba qarar maisir, semua boleh. Okey. Islamik, kalau keuntungan itu untung, maka kita akan dapat berdasarkan nisbah yang dipersetujui. Kalau rugi, kita kena terima kerugian. Okey. Tapi konvensional, faedah dia akan bayar ikut rate yang ditetapkan. Okey. Seterusnya kita akan tengok perakaunan, akaun deposit dan akaun pelaburan tadi. Kita akan tengok tentang pengiktirafan, iaitu recognition, pengukuran, measurement dan penendahan. Biasa kita panggil disclosure. Okay, so recognition, accounting recognition, yang ni lah, yang itu kita ada bincang pasal debit, kredit, apa benda semua kan. Okay, tak apa, slow. Okay, so accounting recognition adalah tindakan memasukkan transaction tu, penyata kewangan, transaksi penyata kewangan, sama ada penyata pendapatan atau kunci kira-kira. Okay, so kalau kita tengok dalam, kalau kita buat account deposit, kita buka journal account deposit, duit yang dapat daripada pendeposit ini daripada perspektif bank, perspektif bank. Okey, so duit yang dapat daripada pendeposit, dia akan masuk akaun tunai. So dia akan debit akaun tunai, tapi dia akan kredit akaun deposit wadiah. Okey, so akaun tunai, debit masuk ke bank, duit masuk ke bank. Okey, tapi account deposit wadiah, yang ni kalau wadiah lah, kalau account wadiah lah, so dia akan kena record sebagai kredit. Okey, tapi bila kita, as in pendeposit, minta duit, kita nak keluarkan duit kan, so kita kena, bank kena debit account wadiah tadi dan kredit account tunai. Maksudnya duit daripada akaun tunai ini keluar. Okey, dan sebab dia keluar, kita kena balance kan. So kena debit akaun wadiah. Okey. Okey, dan dalam akaun deposit ini juga ada hibah kan. So bila hibah diberi, adalah daripada akaun yang lain. So hibah diberi daripada akaun untung dan rugi. So ini akaun untung dan rugi bank lah, atau akaun untung dan rugi untuk suatu venture itu kan. So bila duit itu disalurkan kepada deposit, kita perlu debit akaun itu dan kredit akaun tunai pendeposit. Okey, complicated, tak apa, slow-slow nanti kita akan nampak. Bila kita dah go through banyak-banyak, nanti akan nampak lah debit, kredit dan sebagainya. Okey. Okey. So dalam akaun pelaburan pula. Okey. So akaun pelaburan, semasa deposit diterima daripada Rabbul Mal atau penyedia modal. Yang ini maknanya orang biasa macam kita yang bagi duit kan, bagi duit kepada bank. Okay, bank tolong laburkan duit ni. Yang ni macam kita cakap tadi pasal investment account platform contohnya. Okay, so bank perlu debit dia punya akaun tunai. Okay, dan bank akan, ambil color lain. Okay, bank akan, wah jauhnya. Okay, kredit akaun equity pelaburan mudharabah am. Ini dia bagi nama lah, mungkin dia bagi nama akaun mudharabah je kan, terpulang pada bank, tak ada masalah. Okay, so bila duit itu dah tamat, dah matang contohnya, so orang nak duit balik lah kan. Okay, so bila orang nak duit balik, bank akan debit account
pelaburan tadi, akaun di atas ni sama. Okey, dan akan kredit akaun tunai. Okey. Okey. Dan bila keuntungan dikeluarkan kepada Rabbul Mal, dia kena ambil daripada akaun untung dan rugi. Dan again, kredit akaun tunai. Okey. Complicated, tak apa. Orang yang tak belajar accounting mungkin struggle nak faham apa ni debit, kredit, apa benda semua ni. Okay, so technically is about duit masuk, duit keluar. Okay, duit masuk dekat akaun mana, duit keluar dekat akaun mana. Okay, so kena faham konsep tu je. Okay, so kalau duit tu masuk macam mana, duit tu keluar macam mana. Tapi sebabnya dia bukannya dalam satu akaun sahaja, dia berkait kan. Contohnya ini adanya akaun tunai, adanya akaun mudharabah kan, dia berkait kan. So kalau contoh bila dah untung atau rugi, kita kena ambil daripada akaun untung rugi pula. Dia tak boleh ambil daripada akaun equity pelaburan ni, sebab akaun ni adalah akaun modal kan. Okay, so faham macam tu je, faham the konsep je. Okay, so seterusnya pengukuran. Pengukuran adalah kita nak tengok representatif data daripada sudut mata wang, jam atau unit. Okey. Data ni kita dapat ukur dengan pelbagai cara lah. Okey. So tapi dia perlu konsisten kan. Okey. Dalam pengukuran ni IOV, nanti ada orang yang buat assignment pasal IOV. So dia akan bentangkan apa itu IOV dan sebagainya. So IOV menganggap ada dua alternatif mengenai isu ini. So alternatif pertama adalah untuk mengukur aset yang ada untuk jualan pembayaran tertunda pada harga pembelian. So dia tengok harga pembelian. Okey. So alternatif kedua, ukur aset tersebut pada pemerolehan kos, iaitu harga belian ditambah dengan perbelanjaan langsung. Maknanya ada transaction cost ke apa ke, dia includekan. Okey. So yang seterusnya adalah pendedahan. Ini biasa kita panggil disclosure lah. Kan? Hari tu pun dah ada orang yang start tengok apa tu financial statements bank kan. Okay, so dalam financial statements bank memang ada disclosure. Bukan bank sajalah, semua public listed company memang ada disclosure. Okay, so dia memberikan perincian keuangan mengenai seseorang atau syarikat kepada pemerintah, pelabur, bank dan lain-lain. So dia in a way dia untuk pengguna perakaunan lah. Okay. So antara keperluan disclosure ini, kita nak tahu jenis pelaburan, nisbah pengkongsian untung, tempoh matang, margin keuntungan dan dasar perkongsian atau pengagihan untung. Maknanya dalam disclosure tu isu-isu berkaitan ni semua perlu diberitahu lebih awal kan, supaya pelabur dapat buat decision kan. So IFI Islamic Financial Institution boleh membuat keputusan mengenai hibah yang akan dibayar pada pendeposit. Okey. Dan dalam isu hibah ni, sebab dia bukan satu kewajipan kan. Dia adalah satu kalau bank rasa nak bagi, dia bagi lah kan. Macam hari tu ada satu isu yang kecoh ketika isu tabung haji contohnya kan. Tabung haji technically rugi kan. Bila rugi tak bolehlah bagi hibah kan. So tapi ada isu lah kan, berkaitan dengan macam mana ni kita ada investment dan sebagainya. Panjang lah, dia dah jadi political issues kan. Dia dah tak true to the Islamic finance form and spirit lah in that context. Okay. Okay. Seterusnya isu keuntungan kerugian. Kadar keuntungan ditetapkan ketika pembukaan akaun. Okay. Dan pembaharuan ini secara automatik berdasarkan kadar keuntungan semasa bank. Okay. So nak kira keuntungan, dia tengok kita punya ada beberapa komponen. Yang pertama kita tengok principal. Principal tu jumlah wang yang ada lah. Contohnya kita ada 10,000 dalam akaun, nak 10,000 lah kan. Atau ada orang 5,000 je, ada orang 1,000, tak kisah. Maknanya itu duit yang kita ada dalam akaun. Seterusnya kita akan tengok pada kadar keuntungan. Kadar keuntungan ni ditetapkan oleh bank lah kan.
Okay, so dan again kadar keuntungan itu juga berbeza. Contohnya untuk pelaburan, yang tadi pelaburan, ataupun fixed deposit kan. Kalau macam fixed deposit biasanya dia akan tak lari jauh daripada OPR. OPR tu adalah overnight policy rate. Overnight policy rate ditetapkan oleh Bank Negara. Ini panjang cerita ni, kena baca, kena google sikit. Okay, so komponen seterusnya adalah tempoh. Tempoh tu kena bahagi 365 lah. Dia sebab dia per harian. So katalah duit itu ada selama 6 bulan je. Katalah 180 hari je kan dalam akaun. So tak bolehlah dapat kadar keuntungan setahun. Dia akan dapat kadar keuntungan untuk 6 bulan je kan. Kalau kita letak duit tu selama 3 bulan je, 3 bulan je lah kan. Okay, so tempoh itu ditetapkan ketika pendapatan deposit. Okay, so kalau dalam kes deposit, katalah fixed deposit atau pelaburan, pengeluaran peramatang itu perlu mengikut kontrak yang ditetapkan oleh bank. So kalau risiko kerugian pula akan ditanggung oleh pelanggan, melainkan terbukti disebabkan oleh kecuali pihak bank. Ini dalam kes mudharabah lah kan, pelaburan. Okey, seterusnya ada juga akaun tidak aktif. So bila akaun tidak aktif ni dia akan masuk dalam akaun tak dituntut, dalam mengikut akta wang tak dituntut 1995. Okey, kalau akaun tak ada transaksi dalam 7 tahun, dia akan dipindahkan kepada pendaftar wang tidak dituntut. Yang ni pun dah boleh check online kalau tak salah saya, dah boleh dapatkan detail tu secara online. Okey, kontrak deposit dan pelaburan. Okey, so ini perubahan dalam IFSA 2013 So dalam IFSA 2017 macam yang kita dah bincang, telah berlaku perbezaan antara akaun deposit dan juga akaun pelaburan. Okey. So kalau akaun deposit dia akan gunakan kontrak wadiah atau murabah atau qard. Kalau akaun pelaburan dia akan gunakan kontrak musyarakah, mudharabah atau wakalah. Dan akaun pelaburan juga dipecahkan dua pada akaun terhad, pelaburan terhad dan tidak terhad. Okey, seterusnya kita tengok kontrak akaun deposit semasa dan simpanan. Okey, so biasanya kalau tu kita akan gunakan wadiah, kontrak wadiah iaitu janji menyimpan. So wadiah adalah ini biasa kalau buka akaun memang wadiah lah kan. Dan sekejap lagi. Okey, so wadiah adalah sebuah perjanjian antara pelanggan dan institusi kewangan bagi menyimpan dan menjamin keselamatan wang atau aset yang disimpan oleh pelanggan. Okey, so duit itu dipegang atau disimpan oleh institusi kewangan iaitu bank sebagai satu amanah. Okey, so bila kita dalam konsepnya bila bank tolong pegang kan. So technically, ni secara general lah, technically bank tak perlu bagi apa-apa manfaat pun kepada penyimpan iaitu kita pelanggan. Instead kita yang patut bayar bank sebab tolong pegang duit kita. Okey, itu in general lah. Okey, so wadiah ada dua jenis. Satu wadiah yad dhamanah, satu lagi wadiah yad amanah. Okey, so wadiah yad dhamanah ialah wadiah di mana si penerima penyimpanan dapat memanfaatkan barang simpanan tersebut dengan izin pemiliknya. Okey, dan menjamin untuk mengembalikan simpanan tersebut pada setiap saat si pemilik mengkehendakinya. Maksud simpelnya, kita letak duit dekat bank, bank boleh guna duit kita untuk apa-apa dia nak buat, nak invest ke, nak bagi siapa-siapa ke, tak ada masalah. Tapi bila masa kita nak pakai duit tu, dia kena bagi. Okey, itu maksud wadiah yad dhamanah. Okey, dan kontrak wadiah yad dhamanah ini yang dipakai di tabung haji kan. Tengok balik dalam kontrak tabung haji, kalau tak silap saya guna wadiah yad dhamanah. Okey, satu lagi wadiah yad amanah. Okey, so wadiah di mana penerima simpanan tak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada barang simpanan selama bukan akibat dari kelalaian atau kesyubahan daripada penerima simpanan dalam memelihara simpanan tersebut. Okey, so kalau kita tengok dalam konteks ni, lagi selamatnya wadiah yad dhamanah lah sebab ada jaminan kan. Tapi cumanya di Malaysia ni macam saya dah cakap itu, kita ada PIDM kan. So antara pembiayaan yang sediakan akaun deposit semasa, akaun deposit simpanan. Okey, so modus operandi dia simple, MO dia simple. Pendeposit bagi duit kat bank, bank
dan ada keizinan untuk gunakan dana tersebut. Okey, dan bila masa pendeposit iaitu pelanggan nak duit tu, bank kena bagi. Okey. So, dan biasanya bank akan beri hibah, kan. Okey. Seterusnya Qardul Hasan. Qardul Hasan, yang ni pun semua mesti dah familiar lah kot. Qardul Hasan ni maknanya kita bagi duit tanpa mengharapkan apa-apa balasan, kan. Tapi di dalam konteks bank dan financial institution, nama Qardul Hasan ni, tapi pembiayaan yang melalui Qardul Hasan saya tak pasti, saya rasa tak ada, kan. Okey. So qard adalah kontrak hutang antara pemberi dan peminjam. Okay. So maksudnya pemberi pinjam akan memberi pinjaman wang kepada peminjam atas dasar ihsan. Maksudnya tiada faedah. Okey. So peminjam dia boleh bayar lebih daripada apa yang pinjam sebagai tanda perhargaan. Namun tak ada perjanjian yang mengikat peminjam daripada berbuat demikian. Okey. So bank digunakan ini, dia boleh gunakan qard untuk akaun deposit semasa atau akaun deposit simpanan. Maksudnya dalam konteks ini kita iaitu pelanggan bagi pinjam duit kat bank secara qard, kan. So kalau bank nak bayar lebih kemudian bayarlah, kan. Tapi bank bagi pinjam kepada pelanggan gunakan kontrak Qardul Hasan, saya tak pasti, tapi saya rasa tak ada. Okey. So MO dia pun simple je, bagi duit yang dianggap sebagai pinjaman. Tapi bank beri jaminan akan kembalikan deposit pelanggan bila-bila yang dikehendaki pelanggan. Again, bank boleh bayar lebih. Bayar lebih tu kita anggap sebagai hibah. Okey, seterusnya akaun deposit tetap. Okey, so akaun deposit tetap atau fixed deposit, biasanya dalam Islamic banks kita akan gunakan tawarruk. Tawarruk apa yang digunakan? Biasanya komoditi murabahah, atau bahasa Melayu dia murabahah komoditi lah. Tapi biasa kalau kita sebut dengan orang, kita akan sebut komoditi murabahah. Okey, so apa itu tawarruk? Tawarruk merujuk pada transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh secara murabahah. Okey, iaitu harga kos aset tambah dengan margin keuntungan. Okey, maknanya kata harga kos komoditi, biasanya kita guna palm oil lah. So katalah kita beli 100,000 kos. So kita tambahlah margin keuntungan 10% katakan. So 110,000. Okey. So itu murabahah, ataupun boleh jadi juga musawamah. Okey, musawamah jual beli yang tidak mendedahkan harga kos aset dan margin keuntungan. Okey. So murabahah dia bagi tahu, musawamah tak bagi tahu. Okey. So ia adalah daripada penjual kepada pembeli, dan kemudiannya komoditi atau aset tersebut akan dijual secara tunai kepada pihak ketiga. Okey. Ini maknanya ada few parties yang terlibat. Okey. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapatkan tunai. Okey. So dikenali sebagai komoditi murabahah. Konsep ini diguna pakai dalam struktur produk deposit tetap, pembiayaan, pengurusan aset, tanggungan risiko, pembiayaan peribadi, pembiayaan rumah, kemudian kad kredit. Kat Malaysia ni banyak guna tawarruk lah dalam kontrak. Again, ada isu dia, tak menafikan ada banyak isunya. Tapi isu-isu syariah tu bincang lain lah, kan panjang pula ceritanya. Okey. So konsep murabahah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditetapkan dalam bentuk harga jual. Okey. Komoditi murabahah dia melibatkan komoditi, okey, iaitu aset, iaitu dan melibatkan broker lah. Okey. Dan dalam Malaysia ni biasanya kita gunakan komoditi palm oil lah, kan, kelapa sawit. So dan banyak digunakan di Bursa Suku Sila. Apa pula tu? Nanti try Google lah, Suku Sila, di bawah Bursa Malaysia. Okey. So MO dia complicated sikit je, tak complicated sangat pun. Okey, so katalah pelanggan ingin menyertai akaun deposit tetap atas kontrak tawarruk atau murabahah komoditi dengan tunai. Contohnya, dalam kes ni dia bagi 30,000. Okey, so pelanggan bagi duit pada bank. So bank akan beli komoditi itu daripada broker A secara tunai. Contohnya, dia bayar 30,000. Okey, tapi bank sebagai ejen, okey, dia akan jual pula komoditi tersebut
kepada broker yang lain, contohnya broker B, dengan 30,000 tambah keuntungan. Okey. Dan apabila cukup tempoh matang, bank akan serahkan kepada pelanggan 30,000 tambah keuntungan, dan bank sendiri akan ambil keuntungan dia lah, kan? So katalah keuntungan itu 5% contohnya. Bank mungkin akan ambil 1% dan bagi 4% kepada pelanggan, atau bank ambil 2% bagi 3% kepada pelanggan. Contohnya macam itulah. Tujuannya apa? Dalam kes ni untuk dapatkan tunai. Sebab kalau katalah nak membezakan Islamic dengan konvensional. Okey, dalam konvensional pelanggan letakkan duit je 30,000 dekat bank, fixed deposit katalah 5% dalam masa setahun. Okey, so macam tu, fix, kan? Maknanya buat duit atas duit. Okey, tapi yang membezakan Islamic bank adalah dia ada transaksi. So dalam kes ni pelanggan bagi 30,000, okey, bank akan gunakan duit itu untuk beli satu komoditi, dan lepas beli dia jual pula, dan keuntungan itulah yang diberi kepada pelanggan. Tapi benda itu memang dah in a way nampak fix juga, kan? Sebab tadi memang rate dia akan sama je, macam konvensional kata 5%, Islamic bank pun akan guna kadar keuntungan yang sama, 5%. Sebab again, macam kita cakap hari tu, Malaysia adalah dual banking system. Kalau ada perbezaan in term of rate atau kadar, katalah bank Islam bagi 4%, bank konvensional bagi 3%. So orang akan go kepada bank Islam. Dan ini akan menyebabkan banyak sangat liquidity, ada potensi arbitrage. Macam mana saya nak cakap arbitrage? Arbitrage itu adalah untuk mengambil keuntungan daripada sesuatu untuk menyamaratakan. Bahasa mudahnya. Okey. Katalah harga Coca-Cola. Harga setin Coca-Cola di Dungun adalah RM2 satu tin. Dan harga Coca-Cola di Kuala Lumpur adalah RM1 satu tin. Okay. Assuming there is no transaction cost, there's no transportation cost, there's no whatever cost. Okay. What will happen, apa yang akan berlaku adalah orang akan ambil air tin di Kuala Lumpur yang berharga RM1, dia akan beli yang berharga RM1 tu dan jual di Dungun. Yang tadi harga RM2 kan, so dia boleh jual RM1.9. Okay, confirm laku. Okay, so apa yang akan berlaku? Harga Coke di Dungun akan turun. Yang orang jual RM2 pun akan turun kepada RM1.9. Tapi disebabkan permintaan meningkat di KL, kan? Sebab bawa ke Dungun kan, so harga Coke di KL pun akan naik RM1.10. Okay, tapi still ada banyak lagi keuntungan tu. Margin dia ada 80 sen lagi. Okay, so apa akan berlaku? Orang bawa lagi RM1.10, bawa ke Dungun, harga sekarang dah jadi RM1.8 katakan. So, dan again kat KL dah naik harga dia jadi RM1.2 sebab banyak permintaan. Lepas tu RM1.2 naik pula jadi RM1.3, di Dungun pula jadi RM1.7. Akhirnya dia akan sampai RM1.5. Sebab dia nak equalize, dia akan cari point of normalization, kan? Harapnya faham lah apa tu erti arbitrage secara mudah, kan? Itu konsep secara mudah lah. Okay.